Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar anda semua? Cikgu mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, cikgu akan berkongsi siri yang keempat bagi analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Untuk video kali ini, cikgu akan fokus kepada perbandingan prestasi perniagaan. Jom kita mulakan. Kita melihat kepada perbandingan prestasi perniagaan. So kita lihat standard pembelajaran kandungan asas 10.1.6 membanding prestasi perniagaan bagi tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan dan antara perniagaan dalam industri yang sama. 10.1.7 pula merumuskan dapatan analisis dan mencadangkan cara meningkatkan prestasi perniagaan berdasarkan pencapaian tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan. So, kita akan membuat rumusan dapatan dari hasil perbandingan prestasi nanti. Kita lihat 10.1.8 merumuskan dapatan analisis dan kita akan memilih perniagaan berdasarkan prestasi. So, kita akan cover 3 standard pembelajaran ini dan diharap murid dapat mencapai objektif pembelajaran pada kali ini. Okay. So, kita membuat ulang kaji terlebih dahulu sebelum kita meneruskan perbandingan prestasi perniagaan. So, kita buat ulang kaji berkaitan dengan nisbah keberuntungan, iaitu kita ada tokokan, kita ada margin untung kasar, margin untung bersih, dan kita ada pulangan atas modal. Jawapan untuk nisbah keberuntungan ialah dalam bentuk peratus. Dan semakin tinggi, peratus adalah lebih baik. Kita lihat nisbah kecairan pula. Kita ada nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Jawapan murid-murid ialah dalam bentuk X atau nisbah 1. X nisbah 1 semakin tinggi, jawapan adalah lebih baik. Okay. Untuk nisbah kecekapan, kita ada kadar pusing ganti inventory, tempoh kutipan hutang, tempoh pembayaran hutang. Untuk kadar pusing ganti inventory boleh dihitung dalam bilangan kali dan bilangan hari. Dan untuk tempoh kutipan hutang dan tempoh pembayaran hutang ialah dalam hari. Untuk kadar pusing ganti dalam kali semakin tinggi adalah lebih baik dan untuk hari semakin kurang adalah lebih baik. Okey, cukup untuk ulang kaji. Okey, diharap murid boleh bersedia untuk perbandingan prestasi perniagaan dan murid juga sudah melihat siri 1 hingga siri yang ketiga di mana cikgu ada mengajar berkaitan dengan rumus dan cara menghitung atau mengira setiap nisbah ini. Kita ada 9 nisbah. Okey, dan setiap nisbah dia ada rumus tersendiri. Untuk murid-murid yang belum melihat siri 1 hingga siri yang ketiga, murid-murid boleh melihat di ruang description di bawah. Cikgu ada sertakan link untuk video-video tersebut. So, kita teruskan. Kita lihat tujuan perbandingan prestasi perniagaan. Kita ada 3 tujuan utama membuat perbandingan prestasi perniagaan. Yang pertama ialah mengetahui kekuatan dan kelemahan perniagaan. Yang kedua, merancang dan mengawal masa depan perniagaan. Dan yang ketiga, membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan demi memaksimumkan keuntungan. Bagaimana perbandingan prestasi perniagaan dibuat? Kita boleh buat antara tempoh, iaitu kita lihat antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan. Okey, antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa maksudnya untuk tempoh perakaunan
tahun 2020 kita boleh bandingkan setengah tahun pertama dan setengah tahun kedua. So, untuk kita melihat prestasi perniagaan. Antara tempoh perakaunan pula, kita melihat untuk tempoh perakaunan 2019 dibandingkan dengan 2020. So, itu juga boleh dibuat perbandingan. Selain daripada itu, kita juga boleh membandingkan dua syarikat dalam industri yang sama. Okey. So, kita lihat contoh. Cikgu fokus kepada antara tempoh dalam perakaunan semasa dan kemudian murid secara langsung akan memahami bagaimana untuk membuat perbandingan antara tempoh perakaunan dan antara dua syarikat, perbandingan antara dua syarikat dalam industri yang sama. Okey, kita lihat contoh ini. So, kita akan melihat seperti ini di mana kita akaun perdagangan itu kita lihat, kita bahagikan tengok setengah tahun pertama bagaimana dan setengah tahun kedua bagaimana. Begitu juga dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, kita lihat di sana setengah tahun pertama dan setengah tahun kedua untuk akaun perdagangan dan untung rugi, dan setengah tahun pertama dan setengah tahun kedua untuk penyata kedudukan kewangan. Kita akan menggunakan informasi ini untuk menjawab soalan berikut, di mana kita perlu menghitung setiap nisbah berikut bagi perniagaan Hafiz Enterprise. Okey. Kita akan menghitung peratus untung bersih atas jualan, pulangan atas modal, nisbah semasa dan kadar pusing ganti inventory. Untuk rumus, cikgu mengharapkan murid-murid merujuk video-video cikgu sebelum ini kerana untuk kali ini cikgu terus kepada perbandingan prestasi. Okey. Di akhir nanti kita akan membuat merumuskan dapatan analisis kita ini bagi perbandingan antara tempoh dalam perakaunan semasa. Maksudnya untuk tahun 2020 tempoh perakaunan semasa, tapi kita membandingkan setengah tahun pertama dan setengah tahun yang kedua. Okey. Ini ialah jalan penyelesaian untuk soalan A tadi. Okey. Kalau kita lihat di sini, kita dapati untuk peratus untung bersih atas jualan setengah tahun kedua itu adalah lebih baik, yang mana untung bersih yang diperoleh atas setiap RM1 jualan bersih bagi setengah tahun kedua adalah lebih tinggi. Untuk pulangan atas modal pula, setengah tahun kedua itu adalah lebih baik, di mana pulangan atas RM1 modal yang dilaburkan bagi setengah tahun kedua adalah lebih tinggi. Untuk nisbah semasa pula, jika kita lihat di sini, keupayaan membayar hutang jangka pendek bagi setengah tahun pertama adalah lebih tinggi. Kalau kita lihat di sana 4.36 nisbah 1. Kita lihat kadar pusing ganti inventory, di mana perniagaan menggantikan atau membeli inventory bagi setengah tahun pertama adalah lebih rendah berbanding setengah tahun kedua. Maksudnya untuk setengah tahun kedua itu lebih tinggi. Okey, ini ialah perbandingan antara setengah tahun pertama dan setengah tahun kedua. Okey, ini jawapannya. Okay, kita lihat pula untuk soalan B tadi. Dia meminta kita membuat rumusan dapatan analisis. Tadi kita telah membuat analisis kita, sekarang kita membuat rumusannya pula. Bila kita lihat di sini, dari segi nisbah keberuntungan, prestasi Hafiz Enterprise yang kita lihat tadi bagi setengah tahun kedua adalah lebih baik berbanding dengan prestasi setengah tahun pertama. Ini dibuktikan di mana peratus untung bersih atas jualan bagi setengah tahun kedua yang bernilai 75.5% adalah lebih tinggi berbanding
setengah tahun pertama, yaitu 63%. Ini menunjukkan tahap keuntungan adalah lebih tinggi dalam setengah tahun kedua berbanding setengah tahun pertama. Inilah dapatan atau rumusan daripada analisis yang kita buat tadi. Selain daripada peratus untung bersih atas jualan, kalau kita lihat dari segi peratus pulangan atas modal, bagi setengah tahun kedua yang bernilai 33.55% juga adalah lebih tinggi daripada peratus setengah tahun pertama, iaitu 31.67%. Situasi ini menunjukkan RM1 modal yang dilaburkan bagi setengah tahun kedua memberi pulangan yang lebih tinggi daripada setengah tahun yang pertama. So inilah tadi kita lihat bahagian ini, iaitu nisbah keberuntungan. So kita membuat rumusan daripada analisis ini. Okay, kita lihat pula rumusan dapatan analisis juga, tapi dari segi nisbah kecairan, kalau kita lihat prestasi Hafiz Enterprise bagi setengah tahun pertama adalah lebih baik berbanding setengah tahun kedua. Ini berdasarkan nisbah semasa pada setengah tahun pertama itu bernilai 4.36, nisbah 1 lebih tinggi berbanding setengah tahun kedua, iaitu 4.11, nisbah 1 sahaja. Situasi ini menunjukkan keupayaan perniagaan membayar hutang pada setengah tahun kedua menurun. Berkemungkinan jika kita lihat pada penyata kedudukan kewangan tadi, berlakunya peningkatan yang tinggi dalam akaun belum bayar, iaitu dari 5.500 kepada 6.500. Okey. So jawapan kita ini fokus kepada nisbah semasa yang telah kita buat analisis tadi. Okey. So kita lihat pula dari segi nisbah kecekapan. Okay, prestasi Hafiz Enterprise bagi setengah tahun kedua adalah lebih cekap berbanding setengah tahun pertama. Ini berdasarkan kepada nilai kadar pusing ganti inventory yang dihitung menunjukkan bahawa dalam tempoh setengah tahun kedua, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 2 kali berbanding 1.75 kali dalam tempoh setengah tahun pertama. Jawapan ini disokong dengan analisis yang telah kita buat tadi, iaitu kadar pusing ganti inventory. Okey. So selain daripada antara tempoh tadi yang baru kita buat, kita tadi cuma buat antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa. Okey. Selain daripada itu, kita juga boleh buat antara tempoh perakaunan menggunakan cara yang sama, dan kita juga boleh membuat antara perniagaan dalam industri yang sama untuk kita membandingkan prestasi perniagaan. Itu saja berkaitan dengan perbandingan prestasi perniagaan. Diharap dapat membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih baik berkaitan dengan topik analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. So, itu saja berkaitan dengan modul 1 tingkatan 5 analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Hai, seperti murid beritahu, untuk siri yang ketiga hari itu cikgu ada menyediakan hadiah misteri bagi murid yang berjaya menjawab soalan kuis yang cikgu berikan. Untuk itu, cikgu umumkan mereka yang telah berjaya menjawab dengan baik bagi kuis tersebut. Tahniah cikgu ucapkan kepada Amberlyn Yap Roxin dan Liu Yi Ting. Bagi murid-murid yang belum berjaya mendapat hadiah misteri ini, jangan susah hati, cikgu akan memberikan lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung video ini. Diharap penerangan cikgu ini dapat membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih baik bagaimana membuat perbandingan prestasi perniagaan. Jangan lupa menekan butang subscribe untuk mendapatkan video-video terkini daripada channel Cikgu Irni.
Semoga ilmu yang cikgu kongsikan ini memberi manfaat kepada murid-murid semua. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Dah.